Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan bercakap pasal filem Ada Hantu. Okey, filem yang pertama kalinya menampilkan Hairul Azrin sebagai pengarah. Okey, dan ini juga filem yang dilakonkan oleh dia sendiri. Okey, ada Syikin Kamal, ada Zahiri Azim dan beberapa lagi lah. Okey, aku rasa filem ni macam unik dan rare tau, sebab first of all aku macam rasa tak yakin lah dengan filem ni, sebab sebelum ni pun Zombitopia pun memang tak apa-apa kan, dan aku rasa macam adakah filem ketiga Disney Plus original ni akan merudum kan, sebab J Revolusi dah okey, lepas tu Zombitopia macam teruk, lepas tu adakah Ada Hantu ni makin teruk. Rupa-rupanya salah sangka. Okey, tak macam tu guys. So aku nak ceritalah pasal pendapat aku, pengalaman aku menonton Ada Hantu yang kini dah boleh ditonton di Disney Plus Hotstar. Okey, tapi sebelum aku cakap lebih lanjut, aku nak beritahu review ni mungkin akan ada spoiler yang sangat besar. Jadi kalau siapa yang tak tonton lagi Ada Hantu, jangan tonton video ni. Okey, kita intro dulu. Okey, Ada Hantu ni mengisahkan ataupun seorang YouTuber lah, si Zahirul Azim tu watak dia. Seorang YouTuber yang memang kerja dia ialah react. Dia buat video YouTube react, okey, kepada video-video viral dekat luar sana. So dia at first dalam filem ni dia buat react kepada sebuah kisah pasal pocong. Okey, dan ramai yang mencabar dia untuk face the real ghost instead of just react and then tertawakan pengalaman-pengalaman orang lain berjumpa hantu. Okay, so cerita dia kebetulan dia nak dekat dengan sambutan birthday dia, dan kawan ni si Syikin Kamal ni, watak dia terus suggest ada rumah yang mana ada peninggalan, ada kes hantu Jepun lah, apa semua kan, klise lah dekat situ. Then what happen is, bila sampai dekat situ, dia orang nak stay dekat situ dan dia orang encounter experience yang macam unexpected. Adakah dia orang diganggu hantu ataupun ada something yang berlaku, ada pembunuhan ke? Aku tak mahu cerita lanjut. Okey, yang tu hampa pergi godek sendiri, tengok sendiri dekat Disney Plus. Okey, pertama sekali aku nak cakap bahawa aku tak sangka yang sebenarnya Ada Hantu ni bukan sekadar sebuah filem picisan. Pada aku, walaupun trailer dia teruk, dia punya poster teruk, dan tajuk dia pun teruk, okey, tapi cerita ni memang ada sesuatu yang istimewa lah, dan aku rasa bahawa kita tak boleh judge the book by its cover. So kalau kata korang mungkin nilai filem ni based on the poster, based on the trailer, based on the title, aku rasa korang akan menyesal, sebab you need to give a shot. Pergilah layan sekali dan letaklah mindset, abaikanlah dengan segala promotional yang memang agak kurang masuk lah pada aku. Aku boleh katakan yang plot filem ni sangat unik, sangat fresh dan cukup baik. Sebab aku rasakan filem ni dia macam dibina dengan very well, dan sebagai Hairul Azrin sebagai pengarah filem ni dan juga orang yang menyumbangkan idea filem ni, dan aku rasakan dia macam tahu apa yang dia buat. Sebab filem ni ada first half dia, dia punya first dia punya bahagian pertama filem ni lah. Okey, bahagian pertama filem ni memang nampak macam klise, nampak dia nak pergi rumah hantu apa semua kan. Okey, then this story macam pergi ke arah yang macam agak unik dekat second half, dekat dia punya second act dia, di mana waktu tu dia orang sampai rumah hantu tu, lepas tu dia dapati rumah tu macam ada orang tinggal, macam dia orang persoalkan beberapa tempat kenapa boleh ranting kayu masuk dalam rumah lah apa semua. Aku rasa macam there's something macam ada yang tak kena dekat sini. Filem ni mungkin ada masalah daripada daripada continuity, aku rasa lah dekat situ kan. Tapi
these things got more interesting bila sampai dekat the third act, bila ada something happen dekat watak Zahiri Azim ni, dan kemudian the third act dia reveal something yang akan menjelaskan semua benda yang kita duk persoalkan dekat first act dengan second act. So aku rasa macam wow, that is quite impressive, dan aku rasakan filem ni memang cukup mantap, dan aku rasa aku suka. Aku rasa macam okay lah, first act filem ni macam biasa. Okay, second act bila Zahiri Azim dah kena takut-takutkan dengan hantu Jepun apa semua, aku rasa macam okay, it's getting more serious and serious, dan aku harapkan third act tu akan jadi lebih serious, di mana mungkin ada elemen penyiasatan, mungkin ada elemen yang lebih dark, lebih orang kata penuh dengan pembunuhan atau apa-apa. Aku akan expect filem ni akan pergi ke situ tau. Tapi bila second act, lepas tu di switch dengan something yang aku rasa macam agak cringe sikit lah, bila polis tu main, lepas tu dia dah reveal pasal plan ni apa semua tu, and then walaupun benda tu rasa macam agak cringe sikit, macam tak masuk sikit, aku rasa macam pelik lah kan. Kita dah getting more serious, and then dekat starting point third act tu Hairul Azrin dah macam kill the beat, kill the emotion. Dan kemudiannya what happen next is dia sampai ke satu fasa di mana filem ni take a very 360 twist yang aku rasa cukup baik tau. Sebab aku tak expect yang filem ni akan ada satu third act yang very detail tentang apa yang berlaku dekat second act. Macam tu. Cerita ni berlaku satu malam sahaja, tapi apa yang berlaku dekat second act tu sebenarnya adalah third act yang mana kita tak nampak dekat belakang je. So yang third act ni memang cukup unik lah. Sebab macam macam tu rupanya benda ni terjadi, macam tu benda tu yang ni terjadi, dan benda tu memang sangat-sangat unik. Dan aku cukup suka untuk lihat third act tu, macam mana Hairul Azrin nak gabungkan dan explain apa yang berlaku dekat second act, yang mana si Zahirul Azim ni kena ganggu pada satu malam tu, dan persoalan-persoalan tu dijawab dengan satu. So benda tu macam okay, that's great. Aku rasa macam filem ni adalah plot yang sangat-sangat simple, benda yang berlaku pada satu malam, dan kemudiannya apa yang dijelaskan dengan cara penceritaan tu adalah sangat-sangat fresh. Dan memang aku pernah ingat dulu Hairul Azrin janji yang filem ada hantu ni memang sangat-sangat luar biasa dan memang unik, dan aku rasakan memang ada hantu ni memang sebuah filem yang sangat-sangat unik, dan aku rasakan macam best lah filem ni kan. Macam tu. Cuma aku rasakan yang walaupun filem ni macam agak unik, adalah certain part tu kita boleh macam persoalkan, dan macam takkanlah Zahiri Azim ni yang konon-kononnya macam berani gila kan, tiba-tiba ditakut-takutkan dengan plan yang macam tu, dia boleh sampai orang kata apa, takkanlah tak ada satu pun plan yang tak gagal kan. Tapi ini adalah perfect prank yang aku rasakan di plan untuk penonton dengan cukup mantap. Maksudnya macam kita nak persoalkan banyak benda dekat second act tu tau, tapi semua persoalan-persoalan yang dekat second act tu akan dijawab dekat third act dengan very detail. So aku cukup sukalah dengan watak Shikin Kamal tu. Aku tak ingat nama dah, aku lupa, Sasha ke apa. Lepas tu watak Hairul Azrin pun aku rasa macam okay, not bad. Okay, walaupun watak dia bukanlah penting sangat, tapi still membantulah dalam cerita tu. Dan watak Zahiri Azim, okay, yang memang aku dah lama tak tengok dia berlakon, dan aku rasakan memang watak dia memang cukup baik lah. Tapi sebenarnya the main things yang menjadikan filem ni sangat unik bukanlah dia punya pelakon. So aku rasa pelakon ni is just like macam dia punya alat lah, tapi yang paling menjadikan ianya unik ialah dia punya the way of ada hantu ni bercerita. So benda tu memang orang cakap filem ni best, dan aku akui filem ni best, dan aku agak menyesal sikit lah bila judge the book by its cover. Dan aku rasakan in the future, kalau katakan Hairul Azrin ada lagi cerita-cerita yang macam ni, the technique of this movie memang sangat-sangat best gila, dan aku harapkan come up with more movies yang macam ni kan. Dan poster tu kasih elok lah sikit kan. Okay, antara benda yang lain yang aku paling suka dalam filem ni ialah dia punya dialog.
Okay, dialog dia memang cukup-cukup, orang kata apa, okey lah. Maksudnya tidak ada masalah yang macam peliknya dialog ni kan, peliknya dialog ni kan. Sebab setiap contohnya macam Jimmy tu kan, Jimmy, aku ingat Jimmy yang duk sebut pasal apa ni feng shui, aku macam cringe gila. Dia ni Melayu ke, dia ni Cina ke apa kan, sebut feng shui, tapi rupa-rupanya ada explanation lepas tu apa semua. Dan one of the best things yang aku suka pasal Ada Hantu ni semestinya ialah dia punya cinematography dan dia punya macam mana filem ni diedit. Sebab setiap dia punya editing filem ni memang cukup-cukup best, cukup-cukup orang kata sedap lah untuk dilayan sebagai sebuah filem. Dan especially dengan beberapa scene yang aku rasa memang kamera dia memang tak berhenti bergerak. Macam sentiasa ada movement yang menjadikan macam kita rasa filem ni bukan dibuat dengan sekadar letak kamera, rakam dan settle. Tak, walaupun filem ni aku rasa filem ni dirakam dengan tempoh yang sangat-sangat ringkas dan pendek sebab di dalam PKP kan. Jadi aku rasa kan effort yang dibuat untuk filem ni memang cukup-cukup baik dan result dia filem ni memang jadi dan memang cukup-cukup orang kata apa, cukup rasa lah, cukup sedap. Dan dari segi komedi, aku tak rasa sangat kelakar daripada segi komedi pada awal-awal filem ni. Filem ni dia macam ada roller coaster. First act filem ni dia nak goes to serious, dia nak pergi ke macam sebuah filem yang serius lah, nak mendekati Conjuring lah, dia nak mendekati filem-filem ala-ala Hollywood kan. Tapi bila dia take turn pergi ke third act yang mana ada more komedi, dan aku rasa itu adalah sesuatu yang cukup bagus sebab komedi dalam filem ni pun aku rasa cukup sifat dan aku boleh mampu ketawa, dan ketawa tu tidaklah sampai macam berdekah-dekah. It's just macam aku ketawa dalam Ada Hantu ni sebab scene tu nampak sangat-sangat masuk akal dan aku rasa mantap. Okay, sebagai contoh, ada scene hantu bogel. Bukan hantu bogel lah, hantu pakai spender tu kan. So aku macam tanya-tanya kenapa hantu tu dia pakai seluar dalam saja kan. Dan kemudiannya penjelasan kenapa hantu tu boleh pakai spender saja tu adalah sangat-sangat unik. Dan aku macam okay, that is the good explanation yang aku tak expect datang kepada aku. Dan benda tu memang aku rasa macam teruja lah kan. Macam aku keep on nak tengok apa jadi lepas ni. And sebelum habis third act tu, Hairul Azrin dia macam twist lagi Ada Hantu ni dengan satu lagi conclusion yang aku sebenarnya aku ingat waktu mayat tu lesap tu kan. Aku ingat that's it. Dan aku rasa kalau kata mayat tu lesap dan habis takat tu saja, aku rasa cerita ni akan mempunyai ending yang agak kurang mantap lah. Walaupun the way they move the story forward tu dah bagus, tapi aku macam bila mayat tu dah lesap dan orang semua watak-watak semua dah berkumpul balik apa semua, dah macam ni dah macam klise kat sini ending. Tapi tak, Hairul Azrin dia macam Ada Hantu ni dia macam ke depan sikit lagi dan ada penambahan twist yang dekat situ yang menjadikan filem ni ada message yang sesuai. Yang maksudnya aku boleh katakan dia punya ending pun tak rushing. Ending dia macam kita tak boleh expect lah. Aku senang cakap, Ada Hantu ni kita boleh expect, kita kena tengok sendiri. Kalau aku cerita pun aku rasa pengalaman dia memang sangat-sangat berbeza daripada tonton filem ni sendiri. Filem ni kalau nak kata filem ni komedi seram ke apa, tak, dia macam bercampur baur tu. Dia macam serius, lepas tu campur komedi, lepas tu campur sikit dengan elemen-elemen hantu yang dia punya blend tu lain macam lah kan. Dia tak macam filem biasa lah. Dan aku rasa filem ni bagus lah. So first kali Disney Plus ada J-Revolusi yang ada action, lepas tu Zombitopia yang paling teruk sekali, dan Ada Hantu ni kita naik balik. Tapi aku tak tahulah apa yang akan berlaku kepada filem seterusnya dalam Disney Plus original. Dan aku rasakan Ada Hantu ni antara filem yang cukup baik dan puas hati. Dan kalau aku rasa filem ni tayang dekat Pawagam pun aku rasa mampu untuk capai kutipan yang memberangsangkan. Tapi sayangnya yalah, sekarang ni kan time PKP, jadi kita tak mampu nak buat apalah untuk Pawagam. Dan I really wish the team yang mana mempunyai idea yang cukup bagus macam ni, good luck, and tahniah. Sebab aku gembira menonton filem ni dan aku rasakan this is
one of the newcomers lah kot. Kalau yang mungkin akan boleh beat, nak kata beat macam Syafiq Yusof ke apa tak, tapi mungkin ini ialah level baru lah kot, kan. Sebab aku nampak dia ada potensi lah kan. Hairul Azwan pun ada potensi untuk jadi new director yang bagus kan. Action pun bagus, walaupun orang duk kutuk dia kayu ke apa, aku rasa dia okey lah. Aku rasa not bad lah. Cuma adalah certain karakter yang dia tak boleh bawa. Itu standard lah. Okay, dan aku rasakan as a director dia memang terbaik lah. Okay, dan Ada Hantu ni ialah bukti dia. Cuma as a poster maker memang KO. Kalau yang lain tu aku rasa okey, tak ada masalah. Okay, so itu sahajalah pendapat aku. Aku bagi filem ni 4 bintang. Okay, 4 daripada 5. Sebab aku memang secara peribadinya aku memang cukup suka dengan filem ni. Aku enjoy tonton filem ni. Dan aku tak pause untuk tunggu esok lah, macam dragging ke apa tak. Sebab filem ni pop. Dia macam keep on retelling the story. Kalau kata siapa yang nak tengok filem ni nak stop memang takkan rasa lah feeling dia tu. So hai, best lah. Aku tak kata apa. Okay, memang aku nampak macam puji melambung, tapi itulah feeling aku ketika aku nak bercerita pasal filem Ada Hantu ni. Okay, so aku rasa tak ada benda lain aku nak cakap pasal Ada Hantu ni. Dan terima kasih kepada siapa yang mendengar. Dan subscribe lah kalau kata belum subscribe. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Kita akan tengok lagi filem apa Disney Plus akan sajikan selepas Ada Hantu ni. Sebab aku tak tahu pula ada filem-filem lain lepas Ada Hantu ni kan. Okay, so kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.